Zombie Apocalypse. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar satu lagi subtopik dalam bab 1 iaitu ekonomi Islam. Sebelum ini kita sudah belajar 3 sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Ekonomi Islam ini bukanlah merupakan satu sistem ekonomi yang baharu, tetapi ia merupakan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Segala aktiviti dan keputusan ekonomi haruslah berdasarkan syariat Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam, pihak kerajaan, mekanisme pasaran dan pihak swasta memainkan peranan yang penting untuk memastikan aktiviti ekonomi berjalan dengan lancar, produktif, adil dan saksama. Kerajaan akan campur tangan jika berlaku penipuan, ketidakadilan dan penyelewengan dalam aktiviti ekonomi. Kejayaan seseorang individu di dunia dan di akhirat adalah bergantung kepada tahap kebajikan dan kesejahteraan yang dilakukan di dunia ini. Setiap individu berhak untuk hidup dan terjamin haknya dalam memperoleh keperluan asas masing-masing. Setiap individu bebas mencari kekayaan tetapi terikat dengan batasan-batasan tertentu agar tidak menjejaskan kebajikan individu yang lain dan kepentingan masyarakat umum. Konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam meliputi pembangunan insan secara menyeluruh iaitu dari segi pembangunan fizikal, kebendaan dan kerohanian. Kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam ekonomi Islam merupakan sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup seorang Islam. Wujudnya persaingan yang adil dan saksama antara individu untuk pengeluaran barang yang halal agar pembaziran sumber dan penindasan terhadap individu lain tidak berlaku. Ini adalah contoh negara yang mengamalkan ekonomi Islam iaitu Arab Saudi dan Brunei. Seterusnya kita lihat pula 3 ciri utama ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Matlamat utama ialah untuk mencapai al-falah iaitu mencapai keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan akhirat. Segala kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dianggap sebagai ibadah dan diberi ganjaran di akhirat. Keputusan ekonomi haruslah berdasarkan prinsip dan hukum Islam iaitu Al-Quran dan hadis. Aktiviti ekonomi yang tidak halal adalah diharamkan. Ciri yang kedua ialah wujud persaingan yang sihat antara individu. Individu dan pihak swasta bebas mencari dan memiliki kekayaan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengguna dan pihak pengeluar berhak dalam membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Pengguna mempunyai kebebasan memilih barang dan perkhidmatan yang halal dan jenis pekerjaan yang ingin diceburi. Pengeluar bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan dan kerajaan mengawal kebebasan tersebut melalui undang-undang. Ciri yang terakhir ialah keseimbangan antara kepentingan diri dan masyarakat.
kepentingan awam adalah lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Kerajaan akan membuat keputusan ekonomi untuk mengeluarkan barang awam. Sasaran pengeluaran adalah untuk semua masyarakat. Setiap individu dijamin memperoleh barang keperluan asas. Prinsip kesederhanaan amat dipentingkan dalam penggunaan dan pengeluaran. Individu yang cukup syarat akan membayar zakat. Seterusnya, kita cuba buat latihan ini untuk mengulang kaji cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Yang pertama, pasaran bebas. Merujuk kepada sistem ekonomi tanpa campur tangan kerajaan dengan masalah asas ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga atau kuasa pasaran. Contoh negara yang mengamalkan pasaran bebas ialah Hong Kong dan Amerika Syarikat. Yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat merujuk kepada sistem ekonomi yang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan dan masalah asas ekonomi diselesaikan oleh kerajaan. Contoh negara yang mengamalkan perancangan pusat ialah Cuba dan Korea Utara. Sistem ekonomi campuran pula merujuk kepada sistem ekonomi yang terdiri daripada pihak swasta atau firma dan kerajaan, dan masalah asas ekonomi diselesaikan oleh mekanisme harga dan kerajaan. Contoh negara yang mengamalkan ekonomi campuran ialah Malaysia, Singapura dan Thailand. Sekarang kita cuba menjawab beberapa soalan objektif berkenaan dengan sistem ekonomi. Soalan pertama, penyataan yang manakah betul tentang ekonomi Islam? A. Salah kerana faktor pengeluaran dimiliki oleh individu atau pihak swasta ialah sistem ekonomi kapitalis. B. Salah kerana kerajaan berkuasa penuh dalam aktiviti ekonomi adalah sistem ekonomi perancangan pusat. C. Salah kerana mementingkan keuntungan semata-mata adalah sistem ekonomi kapitalis. Jadi jawapannya ialah D. Ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Soalan kedua, penyataan manakah yang betul tentang ekonomi Islam? A. Individu bebas memiliki kekayaan. Salah kerana ini adalah sistem ekonomi kapitalis. B. Pengeluar mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk mendapat keuntungan. Juga salah kerana ini adalah sistem ekonomi kapitalis. D. Salah kerana gabungan ciri kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat adalah sistem ekonomi campuran. Jadi jawapannya ialah C. Persaingan yang adil dalam kalangan pengeluar dalam ekonomi. Soalan ketiga, masalah asas ekonomi apa yang hendak dikeluarkan diselesaikan oleh ekonomi Islam melalui A. Salah kerana dia kata corak agihan pendapatan masyarakat. Ini adalah sistem ekonomi kapitalis. B. Salah kerana permintaan yang tinggi dalam pasaran, itu adalah sistem ekonomi kapitalis. C. Sistem catuan yang berdasarkan kepada keperluan masyarakat. Ini adalah sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi jawapannya ialah D. Keperluan masyarakat yang berlandaskan hukum syariat. Soalan 4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan ekonomi Islam? Jawapan 3, mementingkan kebendaan dan kekayaan di dunia. Dan jawapan 4, mengeluarkan barang yang mempunyai permintaan tinggi adalah salah kerana kedua-dua ini adalah sistem ekonomi kapitalis. Jawapannya ialah A, iaitu 1 dan 2, menggalakkan persaingan yang sihat dan kepentingan masyarakat lebih diutamakan.
Soalan terakhir. Maklumat berikut mengenai suatu sistem ekonomi. Saya sangat gembira menjadi rakyat negara ini kerana negara ini memberi kebebasan kepada saya untuk membeli harta dan segala kemudahan asas disediakan oleh kerajaan. Apakah jenis sistem ekonomi yang diamalkan negara Encik Tan? Kita lihat di situ perkataan kebebasan merujuk kepada sistem ekonomi kapitalis dan kemudahan asas disediakan oleh kerajaan. Itu adalah merujuk kepada sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi bila ada kedua-dua sistem ekonomi ini, maka jawapannya ialah sistem ekonomi campuran. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Semoga semuanya cemerlang dunia dan akhirat. Assalamualaikum.